Assalamualaikum. Hai. Jumpa lagi dengan Teacher Jess. Okey, kali ni video ini Teacher Jess akan berkongsi cara-cara untuk menjawab soalan suatu contoh topik solution of triangle yang berkaitan dengan apical case. Okey, kita tengok pada soalan. So the triangle ABC, if B equals to 4 cm, C equals to 6 cm and AB equals to 30 degree. So kalau kita tengok soalan ni dia tak bagi diagram langsung, dia bagi 3 maklumat saja. Ada 2 side dan 1 angle. Di mana satu angle tu adalah ada satu side opposite dengan dia. So first step teacher syorkan untuk kita lukis gambaran segitiga ini untuk melihat lebih jelas adakah sebarang ambiguous case yang mungkin ada dalam soalan ini atau tidak. Okey, so teacher dah lukis diagram triangle ABC. Okey, berdasarkan maklumat yang diberi, okey, angle B 30 darjah ni, okey, dia punya label dalam solution of triangle. Okey, sekarang jom kita label. So this is our B, but opposite dengan angle B. This is our C, but opposite dengan angle C. Dan this is our A, opposite dengan angle A. Okey, betul tak? So, jika you perhatikan, okay, dalam solution of triangle, untuk nak selesaikan satu problem question triangle, okay, sometimes we have to make sure or we have to determine it is a ambiguous case or not. Okay, so cara nak menentukan ambiguous case atau tidak, sebelum ni teacher dah pun share satu video di mana ada tips untuk nak kita tentukan okay, segitiga itu mempunyai ambiguous case atau tidak. Okay, tips dia, first, okay, kita tengok ada tak. Okay, kita tulis dulu sini tips ambiguous case. Okay, kita cari acute angle. Okay, ada tak acute angle? Okay, so kalau teacher tengok ada, iaitu B kat sini iaitu angle B 30 darjah. Okay, so bila ada acute angle, okay, kita lihat dia punya opposite side dia. Okay, opposite side dia. So kalau kita tengok sini, mana opposite side dia? B lah kan? Iaitu 4 cm. And then, okay, first step, second step, and then third step. Okay, opposite side tadi, dia mesti shorter than other side. Okay, so jika dia pendek daripada mana-mana sisi yang ada, maka dia adalah ambiguous case. Okay, so jom kita tengok. Sekarang kita punya acute angle B 30, opposite side dia B 4 cm, and then bila kita bandingkan dengan satu side yang ada ni sekarang iaitu C, yes, 4 cm lebih pendek daripada 6 cm. Maka segitiga ni ada ambiguous case. So macam mana nak buat ambiguous case? Okey, sekarang caranya, yang 30 tadi tu, dia mesti adalah dia punya apa? Non-included angle. So, side yang kita ada, okay, sini 4 cm kan? Okay. So, kita akan buat, kalau kita guna compasses, kita dapat lebih kurang, ini satu lagi side yang akan sama dengan B ni. So sini mesti 4 cm juga. Okay. So daripada sini lah, okay, kita boleh kenal pasti. Okay, the new one kita punya here adalah kita katakan teacher label sini C1, sini dah jadi C2, yang C asal tadi. Okay, teacher bagi sikit yang ni. Okey. So kita dah boleh mulalah selesaikan soalan ni. Okey. Normally kalau kita nak selesaikan, kita kena cari
Okey, teacher tanda sikit. Apa yang kita kena cari? Angle ni. Okey. C2. Angle this one. C1. And then kita boleh cari kita panjang BC. Okay, kita kena cari angle C1, C2. Lepas tu kita kena cari angle yang ni juga. Ni angle ni satu, angle ni satu. BA1 dengan BAC2. Okey, dan juga yang kita kena cari lagi. Okey, bukan BC sorry. BC1, BC2. Ni yang kita kena cari. Bila kita nak selesaikan. Ni teacher anggap A1 Ni teacher anggap A1, A2. Tu yang kita kena cari. Okay? So, kita start dengan yang... Okay, teacher nak start yang inilah. Yang ada angle 30 ni. Okay, so jom kita start. Okay, angle 30 tu teacher rasa teacher nak guna formula sine rule lah. Okay, sebab kita ada satu angle dengan dua side. Nampak Okay, teacher rasa teacher nak cari angle yang ini. Okay, angle A1 ni. Sorry, bukan. Sorry, teacher nak cari angle ni. C2. Okay, bila teacher cari C2, okay, teacher boleh cari C1. Sebab C2 dengan C1 adalah corresponding angle. Okay, teacher tulis tips sikit sini. Okay, C2 ni, angle C2, basic angle. Dan angle C1 ni adalah corresponding angle dengan basic angle tadi. So, jom kita cari C2 dulu. Okay. Okay, apa yang teacher buat sekarang? Teacher sedang nak cari angle C2. Okay. So, angle C2. Sekejap, teacher tak payah tanda lah lagi. Kat bawah nanti baru teacher tanda. Okay. Sin C teacher akan dapat... So, teacher dah dapat dah angle C. Okay, iaitu kita punya actually C ni adalah bersamaan dengan C1 kita tadi. Okay, teacher kena tambah ni sikit. Angle. .59. So, kerana kita tahu C1 adalah corresponding bagi C2. Okay, sorry sini C2. Okay, maka kita akan dapat bagi C1 adalah 180 tolak angle C2. Sebab dia adalah corresponding angle. Okay, so kita tolak je dengan basic angle tadi. So, kita akan dapat 131.41.
Okey. So, untuk sekarang, teacher dah pun menunjukkan cara nak kira nak dapatkan angle C, iaitu C2 kita. Dan at the same time, terus kita dapat untuk angle C1, iaitu corresponding angle dengan basic angle tadi. Okey, sekarang kita akan teruskan untuk mencari angle A kita, iaitu A1 dan A2. Okey. So, teacher akan padam maklumat yang kita ada ni. Okey, sekarang teacher nak tunjukkan. Okey, macam mana kita nak mencari angle A? Okey, first kita tengok dalam triangle ABC1. Okey, teacher buat calculation tu, lepas tu teacher terangkan ya. Okey, teacher tulis siap-siap working step dia. Tapi teacher detailkan sebab teacher takut bila teacher tulis. Sorry, teacher buat tulisan kecil sikit sebab kalau teacher buat tulisan besar, nanti tak cukup page. Teacher kena open the next page and then kita memerlukan gambar rajah diagram ni. Okey. So, jom kita tengok. Okey, tadi kita dah dapatkan kita punya angle basic dan kita punya corresponding angle dekat angle C1 dan C2. So, sekarang kita tengok triangle ABC1. Okey, mana triangle ABC1 yang ini? Okey, teacher akan colourkan warna kuning untuk triangle ABC1 ni. Okey, iaitu yang ini ya. Okey. So, kalau you all perhatikan, ni angle dia. Triangle dia, sorry. Okey, so yang colour kuning ni. Okey, kalau kita lihat kat sini ABC1, okey, teacher dapat cari angle A1 berdasarkan 180 darjah, tolak 30, tolak 131, 41. Sebab tadi kita dah dapatkan angle sini. Ini angle dah ada, so kita dapat A1 ni. Okey, itu 18.59. Okey, bila dapat 18.59 degree, teacher terus guna sine rule di mana teacher boleh cari yang BC1 teacher ni. Okey, panjang sisi BC1 dengan teacher guna sine rule lagi. Okey, BC1 over sine 18.59. Nampak dia punya opposite side dia dengan vertex tu. Okey, and then 4 per sine 30. So, kita guna je maklumat yang segitiga kuning ni. And then teacher dapatlah panjang BC1 2.55 cm. Okey, kita dah selesai dengan segitiga warna kuning tu. Okay, so teacher colour warna kuning sikit supaya kita jelas segitiga mana kita nak rujuk. Okay, maksudnya ni segitiga yang colour kuning. Okay, katakan teacher guna segitiga satu lagi. Okay, warna biru. Okay, warna biru. Okay, warna biru yang mana pula? Okay, warna biru yang ni. Warna biru ni yang besar. Okay. Warna biru yang besar. Okey, ni segitiga warna. Okey, untuk triangle yang warna biru ni, terconting. Okey, untuk yang segitiga ABC2 adalah yang warna biru ni, yang besar. Okey, so di mana kita boleh kira angle BAC2. Kat mana BAC2? Maksudnya angle keseluruhan ni. Okey, so 180 tolak 30 tolak dengan 48.59 yang angle C2 tadi yang basic. So, bila kita kira, kita dapat 101.41. So, kita akan dapatlah guna sine rule dengan mencari panjang BC2. Okey, kita cari panjang BC2 ni maksudnya panjang semua. BC2 yang ni. Okey. Teacher silap lah kan. BC2 teacher ni bukan dekat sini. Okey. Ni bukan dekat sini ni. Iaitu BC2 teacher adalah patutnya dekat sini. Okay, start daripada sini
sampai hujung ni. Itu teacher punya BC2. Okay, BC2. Okay, so bila teacher cari BC2 tu, teacher guna sign rule, dan teacher masukkan maklumat lah. Okay, yang berkaitan. And then BC2 adalah dia punya side ni, angle ni keseluruhan yang kita dapat tadi. Dan yang ni 4 dengan yang angle 30 ni. So, kita dapatlah 7.84 cm. So, kita dah pun solve the triangle ABC here, di mana kita mesti bagi 6 value kat sini. Iaitu value pertama adalah panjang BC1 dan panjang BC2. Kemudian angle AC1B. Okay, angle AC1B dan angle AC2B. Dan ketiga angle BAC1 dan angle BAC2. Okay, kat mana kita punya BC1? Yang ini. Ni BC1. Kemudian BC2 yang mana? Daripada sini sampai sini. Okay, kemudian angle AC1B. Angle AC1B maksudnya angle ni. C1. Okay, angle ACB2 ni yang ini. Okay, angle C2 ni. Kemudian angle BAC1 adalah yang ni. Angle A1. Dan angle BAC2 adalah angle yang ini. Keseluruhan ni. A1 dan A2. Okay, teacher baiki sikit lah. Kita tak disebut A2 macam ni. Sebab A2 tu semua. Okay. So, dah pun selesai untuk satu contoh soalan Abegis case. Di mana teacher dah tunjukkan each step how to find the solution. Okay, semoga video ini dapat membantu you all untuk menjawab soalan yang berkaitan. Okay, bye.